الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله. Kadang orang ajak kita ceramah kat rumah, lepas tu sembahyang, kita suruh anak dia azan, bapak dia azan. Bapak dia kamat. Bapak dia kamat ni lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an. Mana dua? Mana dua? Alif saja. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu. Tapi ada juga yang kamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an. Kadang-kadang kat surau kamat. Saya tak nak tegur waktu tu, nanti malu. Tapi harap ada orang beritahu dia kemudian, ada jemaah tu beritahu dia, ni kamat salah. Dulu ada pesyarah satu universiti, dia cerita dengan saya. Dia jadi Bilal 6 tahun. Saya nampak nama dia, azan, apa. Dia jadi Bilal kalau dia azan subuh lah, dia kerja. Dia bukan pesyarah, dia macam pendaftar pelajar. Saya berpangkat lah, pendaftar pelajar. Dia kata, Ustaz, saya azan 6 tahun, salah. Dan tak ada orang tegur saya. Saya kata apa salah? Salah tu lah. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an. Bila salah al-qamat, tak dapat pahala qamat. Saya kalau saya dengar orang salah qamat, saya akan mati. Saya akan mati. Kenapa? Tak dapatlah pahala qamat dia. Kenapa dapat qamat dia? Qamat salah. Dia kata sampailah dekat sebelah surau ni ada satu bangunan baru siap. Lepas tu masuklah orang-orang Arab yang buat PhD di UTM, ditempatkan di sana, asrama. Jadi orang Arab ni memang terkenal dengan rajin dan dalam jemaah. Orang Arab lah selalu. Jadi satu hari tu ada orang Arab ni lepas sembahyang dia pegang saya, dia kata qamat la wa. Kata la wa. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La wa. Saya tu berkebin, lawa, siapa je lawa? Orang Melayu dia mana erti, la pun erti kan? La, wa. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La, wa. Dia memang orang Arab ni, dia berani tegur. Orang Arab ni sikap lain. Orang Melayu ni dia tak boleh tegur orang. Jadi kalau tegur dia akan sensitif. Dan dia kalau kawan dia biasa jumpa kat masjid tegur dia, satu hari kawan dia selisih dengan dia buat tak tahu, balik dia akan hantar pantun. Anak rusa tumbuh ekor, apa dosa kami tadi tak tegur. Dia hantar WhatsApp kat kawan dia. Ini bangsa kita memang gitu. Nak tegur orang yang silap, bukan bangsa kita lah. Payah nak jumpa. Tapi ada. Saya dulu pernah duduk minum dengan pengurusi masjid lah. Pukul 12.30 malam. Ada hal yang tu, ada benda bincang. Dia nampak ada kapal masuk. Kapal ni turun motor. Memang nampak kapal ni bukan suami isteri lah. Dia kalau suami isteri tak jangan 12.30 malam tau. Dia jangan naik motor. Kalau dia jalan pun naik kereta, perlahan ambil angin lah tu. Duduk. Dia penang. Dia pergi ambil meja, dia kata apa? Ni pasir dia masjid Dia kata pasir nak tanya. Awak dah kahwin ke belum? Oh, dia tanya. Saya respect betul lah. Lepas tu dia pandang saya, Ustaz, dia belum kahwin Ustaz. Saya kata balik buat malam ni, saya kata. Lepas tu dia kata, bungkus di minuman, dia balik. Yang kamu pernah balik. Ni bukan bini awak. Oh, dia tu. Haji Karim. Dia ni bekas tentera. Kalau ada satu kawasan, 60 orang sini, orang tak boleh buat. Bukan nak pukul. Kita cakap, kau ni bukan bini kau balik. Itu je. Dan tak ada orang buat, mana orang buat juga. Mana orang ni buat. Sebab bangsa kita tu bukan bangsa ni. Sama dulu,
saya kerja KLCC. Sebenarnya saya tak ada kerja tau. Saya tak ada kerja, saya kerja dekat KLCC, ada abang ipar, kakak ipar, bilas lah kita. Ini kontraktor, dia buat renovation toilet. Jadi dia tengok saya tak ada kerja, saya ngajar pun yang jarang. Kau main tolong aku lah jaga site. Saya jaga site. Masa tu, inilah diplomasi-diplomasi ni. Dekat KLCC. Sama juga. Actually yang jaga bangunan tempat saya kerja ni orang Indonesia. Dia kata apa tau? Orang Melayu sekejap dia. Lepas tu 5 bulan hilang lah. Perjuangan ni tak habis. Sebab dia bukan macam Indonesia. Indonesia ni darah pejuang. Oh, dia kata saya tau. Saya diam lah. Kata orang Indonesia ni kalau orang Aceh ni masa dia dodoi anak tu, dia nyanyi lagu perjuangan lah. Orang Belanda ku bunuh mati dia kata. Orang Belanda ku dia dodoi anak dia kata orang Belanda ku bunuh mati. Lepas tu Belanda ni dia payah nak tawan Indonesia. Dia kata. Cerita tu ada logik. Dan saya akui juga dia cakap tu. Lepas tu bangsa kita ni dia memang agak sukar nak tegur orang lah. Sebab tu bangsa kita ni dia kena duduk belajar semayang dan dia kena tegur diri dia sendiri dengan ilmu yang dia ada. Kalau nak tegur, orang takkan tegur kita. Lepas tu takut kena marah. Sebab bangsa kita ni banyak bangsa jebat. Dia kok mengamuk. Kak, semayang akak dalam tumak ni lah. Kau kata apa? Aku dah 20 tahun di masjid. Aku ni hajah tau. Kau punya akak buat apa? Biar. Nantilah akal nak tegur lagi. Tak apalah kak. Tahu pun kau takut. Teruslah semayang dalam tumak ni lah. Jadi siapa nak tegur siapa? Sekarang semua orang duduk belajar. Duduk belajar. Saya nampak boleh tegur. Betul juga. Duduk belajar. Duduk belajar. Betulkan diri sendiri. Itu yang penting. Itu yang paling mesti kita buat lah. Duduk belajar. Tak nak orang tegur marah. Ya, apa nak betul kita. Masuk waktu semayang. Syarat azan ni mesti masuk waktu semayang. Kecuali waktu subuh. Kalau nak azan sebelum masuk waktu subuh, tak ada masalah. Kerana disunatkan subuh itu mempunyai, dia akan dua azan. Subuh ni sunat dua azan ni. Ni dua azan ni maksud dia apa ni? Ni dua azan. Jadi kalau balik kampung, dengar orang azan dua kali, ni orang kampung mana nyanyuk ni? Bukan kau nyanyuk, kau yang bodoh kau tak belajar. Memang azan dua kali. Ini masuk waktu. Sekarang masuk waktu berapa? 5:49. 50. Jadi dah sampai sini 50 lah orang tengah azan. 5:50. Allahu Akbar. Ini azan yang kedua lah. Ni. Tapi disunatkan juga untuk buat dua kali azan, which is before azan subuh, bila-bila. Tapi yang mulanya adalah separuh malam. Berlalu separuh malam. Separuh malam pukul berapa? Maghrib pukul berapa? 7:20. 7:24. Isyak subuh berapa? 5:50. Okey. Antara 5:50 ni dengan 7:24, kalau 7 dengan 6, dia jadi 11 jam. Betul? Jadi 11 jam, lebih kurang 11 jam 14 minit. Lebih kurang 11 jam 14 minit. Lebih kurang lah. 11 jam 14 minit bagi 2. Kita kata 11 jam lah, senang. 1 minit lah. 11 jam bagi 2, 5 jam setengah. Betul? 5 jam setengah campur 7, 14 tadi. Lebih kurang 12, 24. Lebih kurang. 12, 24 pagi. Pagi lah kalau yang ni orang panggil pagi.
Ini lebih kurang Ini bukan waktu tepat perkiraan ni. Ini dikatakan bermulanya apa? Tak balik kampung ke? Orang sibuk balik kampung sekolah. Jalan jam. KL pergi Melaka tu hari 3 jam. Saya baru balik Melaka semalam. Saya buat khusus. Khusus Tauhid. Saya kata orang sini tak ada yang datang lah. 76 orang lah datang. Buat 3 hari. Ini kali ketiga lah tahun ni. Besok kali keempat besok, 15 bulan 8 dekat Cameron Highland. Lepas tu 16 bulan 9 dekat Jabat Latihan JKR. Dibuka untuk orang awam. Lepas tu ada lagi nanti lah. Bulan 9, bulan 10, ada bulan 11 pun ada nak buat. Nak belajar tauhid je. Bersifat 20 dan belajar rukun iman. Ya. Cara macam ni lah. Tapi satu hari ada 12 kelas. 12 kelas lah. Start 6.45, habis pukul 8.45 malam. Tapi yang cara tu adalah berhenti makan, berhenti solat, adalah berhenti. Tapi satu hari dalam 10 ke 11 kelas lah. Tapi duduk atas kursi macam classroom lah. Itu betul-betul mencabar kita punya kebayaan. Mencabar kebayaan. Saya balik bilik pukul 10.30 tu. Saya cakap cucu saya pergi balik. Dia duduk rumah bilik mak kau. Kau jangan duduk sini. Dia duduk saya duduk tidur. Dan habis pukul 12 tu. Pukul 12 tu. Saya tak makan. Saya tidur dulu. Saya tidur kan dah Zohor. Saya pergi masjid. Kita main kat masjid. Jamak tu kat masjid. 1.45 tu balik pun saya makan. Lepas tu pukul 2. Saya akan tidur sekejap. In between tu saya akan tidur. Walaupun 20 minit. Kalau saya tak tidur, nanti kita pun dah tua kan. Kena lah akui ketuaan ni. Kalau dia kata, muda sihat, keinsan dalam tu pun tahu. Ni nak buat lagi ni. Limit 80 orang. Malam Cameron Highland dah daftar 79 orang. Lepas tu yang Melaka pun dia sibuk daftar nama. Melaka tak daftar nama. Melaka buat tempat dia. Datuk Darul kata, Murtaza kata 150 tempat boleh masuk dalam Dewan. Dia kau gitulah yang saya dengar lah. Kalau saya silap lah. Datuk Darul pun ada kot dalam ni. Datuk Darul lah ni. Dia ada seat dia lebih kurang 150 lah. Jadi itu yang kita buat pukul 9. InsyaAllah benda ni akan terus berlangsung lah. Lagi ada orang nak belajar, nak buat, kita buat lah. Jadi, ini tengah-tengah. Tengah-tengah ni mula dari maghrib, subuh, sampai tengah-tengah. Jadi 12.24 ni lebih kurang lebih kurang. Misalnya dapat 12.24, maghrib ke isyak, maghrib ke subuh, bagi 2. Maghrib ke subuh, bagi 2, lebih kurang pukul ni, lebih kurang. Jadi kalau subuh ni 12.30, pukul 1 dia nak azan pun tak ada masalah. Lepas tu subuh azan sekali. Kenapa? Disunatkan sebelum masuk waktu, iaitu bermulanya waktu selepas berlalu separuh malam. Ini bacaan separuh malam ni. Paruh ni bagi 2 kan. Ni. Tapi selalu yang dibuat di kampung-kampung, dan orang kata kat saya kat Bangi pun suruh buat. Dia selalu buat sejam sebelum masuk waktu. Jadi kalau 5.50, 6.50 kita akan dengar orang azan. Yang azan ni bunyi dia macam azan biasa. Tapi tengok jam, 4.50 ni. Tahu dulu saya pergi pondok tu. Semua faham lah. Pergi 4 hari je. Pergi belajar lah. Kita masa tu 20-an. Tak biasa dengar orang azan 2 kali je. Jadi kat pondok tu pukul 4 orang azan. Ada budak bangun azan. Subuh lah. Saya kata kenapa dia salah azan? Saya hari cakap hari saya lah. Tapi dia nampak pelajar lain tak ada apa. Sampai bangun mandi, kat sekolah mandi, pakai jubah, sembahyang sunat, baca Quran, menghafal Quran, semua budak pelajar tu. Saya pun diam lah. Dan masa minum tu dia tanya, Ustaz kenapa sini azan 2 kali?
Kita memang sunat azan 2 kali. Ada cerita lah. Lepas tu baru kita faham. Lepas tu umur kita 20 lebih. Banyak benda yang kita tak kira lagi lah. Tak jelas lagi. Jadi kalau ada kampung tu dia azan pukul 1 pagi, atau 10 pagi, atau 3 pagi, tak kira lah. Sebelum masuk waktu subuh, itu memang sunat dalam syariat. Satu pendapat. Dan juga ada dikatakan azan pertama sunat dilakukan 1/6 malam. Bila tak 1/6 malam ni? Ini yang pendapat ni yang banyak orang pakai. 1/6 malam. Dia kalau seorang ni gini ya, jalan. Ada tak kena berjalan. Okey tak? 1/6 malam ni bagi 6. 11 jam lebih kurang, 11 jam lebih kurang, bagi 6 dapat berapa? Dapat lebih kurang 1 jam 20 minit. 10 minit. 1 jam 10 minit. Jadi 5.50 tolak 1 jam 10 minit bersamaan dengan pukul berapa? Ni banyak makan nasi orang kahwin ni. Boleh buka mulut. Banyak nasi orang kahwin ni. Tadi tak pergi bunyi orang kahwin. Ada orang jemput. Kadang-kadang kemar-kemar beg pun 3 kad jemput. Oh dah lepas. Oh dah lepas. Tak jumpa lagi lah kak. Akak kalau anak kahwin tak jumpa lagi. Takut tak datang. Kadang pergi ke tempat pun kata tak. Saya tak pergi lah. Okey. 5.50 tolak 1/6. Jadi 1/6 ni lebih kurang 1 jam 10 minit. 1 jam apa? 11 jam bagi 6. Berapa? Ni kalau boleh tak nak pakai kereta. Otak dia lembab. Tapi dia otak dia lembab macam mana? Saya selalu kereta lah. Nanti dia kira mana pula kereta ni. 11 jam ni 11 kali 60 lah. Betul 1 minit 60 saat. 11 kali 60 dapat 660. Bagi dengan 6 dapat 110 minit. Jadi 1 jam 50 minit lah. Betul Boleh 1 jam 50 minit. 1 jam 50 minit tolak dengan 4.50 jadi pukul 4 lah. Betul tak? 4 pagi. Betul Lebih kurang lah. Lebih kurang. We are doing close estimation. Kita buat satu estimate yang rapat lah. Walaupun tak tepat pada actual second and minute. Tapi 4. Nak azan pukul 1 pun boleh. Nak azan pukul 4 ke atas pun boleh. Sebab ada pendapat kata 1/6 malam terakhir. Pukul 4. Kalau 1/3 malam, tolak lagi 1 jam 50 minit. Lebih kurang pukul 2.10. Itu 1/3 malam terakhir. 1/6 lebih kurang pukul 4. Jadi kalau azan pertama ni pukul 4 pun boleh. Nak ambil pendapat yang pertama, lepas baru malam pun boleh. Tapi di Malaysia ni, di pondok-pondok, kebanyakannya mereka mengambil pendapat 1/6 malam. Dulu adik saya cerita, dia daripada Thailand. Lepas tu dah drive, penat. Tinggal lah ada satu macam surau pun, rumah tu dia macam buat surau jugalah. Rumah tu buat pengajian, dia buat surau. Adik saya sampai pukul 11.30. Rumah tu pula penuh, budak-budak pelajar duduk, tidur lah dia kata. Aku tak ada tempat, aku dah ngantuk, aku tidur atas sofa dia. Atas sofa, 11.30 tidur. Tuan rumah tu pun dah tengah tidur kan. Tak apalah, masuklah, kita bagi dia timbang. Adik saya tidur atas sofa. Saya terjaga, dia tengok jam. Dia tengok jam 6 minit. Masa tu azan dia kata 5.50. Dia kata
Kenapa tak ada suara? Okay, thank you info. Assalamualaikum. Saya rasa sebab phone dah laptop habis bateri ni offline terus. Dapat 6 bisi kurang ini hanya pernah dilakukan di China bukan mengubah hikmahnya ada yang mengambil dari yang membayangkan dapat Betul-betul Ustaz. kepada orang banyak tentang cukup adalah yang satu mungkin kalau hukum orang ini orang besar orang ini atau dia memiliki tempat aku bagi cukup aku bagi menggunakan jika jadi kalau dilakukan terus kalau ini maka itu terima sudah jadi peringat dengan satu dengan mengambil tapi kalau ayat ambil dengan yang penting jangan ada Islam itu tidak ini baru kayu mengatakan kenapa itu orang berapa wanita maka kalau orang kecil pun mereka ramah mereka mau Datang nanti.
Betul digunakan media tempat kami dan ini sebenarnya untuk transisi ini untuk mereka mampu itu kalau ketemu pembangunan anak rumah dengan apa dia dengan apa yang jadi kenapa kalau masyarakat itu tidak senang membawa tapi dia tidak tahu dia mau kalau rumah wah ini suami yang ini saya Sampah. Lama-lama kayak karena ukur mana ini berkaitan dengan ukur rumah ini sampai uang dia baru bunyi uang mana maka disunahkan agar mengajar memperhatikan orang tidur bagi dapat tidur yang mendapatkan waktu latihan. Kemudian waktu menggunakan bagaimana untuk bagaimana masuk waktu dan
pada bulan berhubung dan koma dan berhubung dan bikin dan dengan main bola kita disebut main. Jadi waktu kita main dia berangkat dengan baku main lima. Saya kedua ini. Aku ini berpakaian dan ini berani. Bersunnah menunggu ini. Lalu ini. Bersunnah menunggu ini. Berapa ini buat beli. Jadi kalau makan ini depan ini dan kita tunggu nanti kita begitu. Jadi kalau datang ini keluar tidak. Kita nanti nah, itu berapa? Yo, berapa? Tujuh delapan. Jadi kalau ini berambulan harus menyam. Itu duduk, tak boleh semua. Duduk, tapi bukan. Tak boleh main duduk. Bapak boleh tahan mana? Tujuh, tak setengah mana? Pada Tuhan. Bukan itu berkisah pada itu. Betul bahwa ada kadang-kadang kita merupakan jadi kurang waktu. Maya itu dan maya suatu sebab tahu. Kalau kita tahu, kita perlu tahu. Itu pun hanya maya betul, maya betul. Maya sesuatu yang kita Islam, kita kafir, kita ajar, umat dari Tuhan, umat pun. Ini pun kita tahu itu pendidikan semua orang. Satu 15, satu 17, 15. Satu bulan kita utang ini harapan. Tapi nanti ini udah kita dari dia, mungkin apa? Sebab datang dari masuk ke kalau datang dari tak boleh buat, tak boleh buat. Kalau pulang kami kata, dia turun, kami bilang. Jadi apakah yang kamu yang itu buat? Nah, mungkin banyak benar. Ya. Bukan nyatu. Jadi gambar. Aku tak benar. Yang sudah dilakukan namun mana sudah aku di yang sudah dimiliki
Mungkin masyarakat ini tak kali itu karena tahu Jawab. Kita mau. Jadi ada dari kan masalah tidak aku tetap memang tetap membuka yang ini tahu ini dan itu bahasa itu di rumah banyak bukan di rumah dan rumah itu orang yang banyak satu dan kalau ini banyak satu atau banyak ada mungkin kalau ada ini kata-kata
Beriman pada hari kiamat. Betul kan? Ha? Macam ni? Oh, 10 malaikat. Dan tugas-tugasnya. Ini kenapa pula? Kalau file ni. Ya 10 orang malaikat dan tugas-tugasnya. Ni dah. Ni dah. Ni dah. Okey, baca ni pula. Mengetahui wajib diketahui dengan jalan tafsil. Baca sini baca nombor 5 ni. Ni nombor 5 ni. 10 malaikat wajib diketahui. Ini bukan wajib diketahui saja dan wajib diyakini. Dan wajib diyakini. Bukan tahu saja kena yakin. Ini wajib-wajib inilah yang diertikan dengan nama wajib usuli. Ini nama ni. Ini nama wajib usuli. Dan jalan mengetahuinya hendaklah dikatakan satu persatu. Ini nama dia secara tafsil 10 malaikat. Yang kita kata dulu malaikat ni kita kena yakin dia adalah hamba Allah, dia daripada nur, dia daripada isim yang latif. Dan dia tidak bersifat sebagai manusia, dia adalah manusia, makhluk yang taat. Itu kita beriman dengan cara apa? Kita beriman dengan cara apa tu? Ijmal, rangkuman, cara umum. Tu. Memang cara umum. Tapi bila detail satu persatu, 10, satu ni, nama ni, tugas ni, nama ni, tugas ni. Itu cara detail, wajib juga beriman. Kalau dia kata, aku tak belajar lah ada malaikat, bukan akhir. Dia kufur. Dia kufur. Walaupun dia kata malaikat ada, dia bukan akhir tak ada. Dia kufur. Dia kata bukan akhir ada, malaikat Mikail dia ada. Ini juga kufur. Lepas tu kata apa? Nama, tugas. Ada orang tu nama dengan tugas, tak berhenti. Saya tanya dia, malaikat Mikail kerja dia apa? Aku ni tak punya nyawa kot. Habis Israel ni kerja dia sembahyang. Itu lah. Ada yang macam ni, bodoh yang kat gini. Bengong sangat lah. Umur dah 60, tanya Israfil kerja dia apa? Israfil siapa kan? Ingat Israfil apa? Kawan kau kerja jabat tu. Israfil ni malaikat. Tugas dia apa? Tak lah, aku dulu dah jadi dua, aku ingat lah. Sekarang dah 62, mana aku ingat dah 60 tahun. Pergilah belajar, betul lah.
Sebab apa? Ini menunjukkan sah iman kita dengan malaikat. Kita belajar tak tahu mana sah iman kita. Tak sah iman itu matinya kufur. Kenapa? Dia melanggar wajib usuli. Dan matinya orang ini kekal dia dalam neraka. Tak ada ruang nak keluar surga, tak ada ruang. Itu langgar apa? Langgar usuli. Usuli ni apa? Asas pada agama. Kalau kita tak ambil berat kan. Kita anggap benda ni macam satu drama je. Habis lah. So, saya cukup tak kenal orang buat drama. Buat drama, bayang tu lah. Orang perempuan bayang doa, nangis-nangis. Lepas tu buka telekong, pergi baring kat katil, sebelah dia ada lelaki. Lelaki konon-konon macam suami je lah. Dia pun tidur menghadap sana, suami datang peluk dia belakang. Dia kata baik perempuan ni berdoa kepada Allah. Tidur sebelah suami dia. Tak, itu bukan lelaki dia tahu. Tahu. Itu air mata tu dia pancit dengan air sejenis tiger ke apa tahu lah. Dia kata baik, kita pun ikut nangis lah. Ya Allah, jadikan dia wanita solehah. Drama ni dia boleh bohong kita. Lepas tu dulu dekat media rumah saya, ada orang berlakon drama. Saya nampak lah. Saya tanya dengan social media, dia orang buat apa ni? Dia orang berlakon drama. Saya WhatsApp dia kata, saya peribadi saya tak setuju walaupun saya bukan JK. Dan saya tak setuju. Masjid belakang ni adalah keturunan kami punya masjid. Saya sebut, tapi saya sebut keturunan tau. Ini Masjid Haji Mat Saman. Saya kata kalau arwah moyang Mat Saman ni tahu, dia dah halau dah orang kat masjid ni. Ada orang berlakon, orang perempuan, remaja berlakon. Saya jemaah, dia orang ambil gambar lah. Lepas tu jemaah, buka gedung, betul-betul makan yang kat yang director dekat luar, dekat rokok, bawa potong, kata, saya nampak lah, saya tahu. Lepas tu aja dah permit bakar. Minggu lepas tu. Terbakar meletup, hangus. Saya dah ikat bapa, saya diam lah. Tapi hati kecil dia kata, dia main masjid. Dia tak apa, biar masjid dia orang boleh guna mesra apa? Mesra alam apa tu. Bukan masjid ni tak bagi orang masuk, tapi janganlah masuk buat benda-benda yang tak patut buat. Saya cakap dengan dia orang ni, budak dan perempuan ni, dia bukan tutup aurat. Dia datang masjid boleh tak aurat, dia datang dia pakai telefon, dia berlakon, dia buka dekat masjid tu berkeliaran dengan orang lelaki, baju lelaki tu dekat luar, dia beratur besar rokok je kan. Itu yang saya tak suka, saya tak setuju sebab rumah saya sebelah saya nampak lah. Dia orang tak nampak. Budak perempuan ni, bila saya lalu dia tengah buka telefon, dia dekat Mahmud, pegang sebelah pun ada. Ping sebelah ni, tikus pun ada. Dia datang tu dia berlakon je. Memanglah kita tak boleh larang dia masuk. Tapi kalau dah pukul gitu, kan dia menyalahgunakan masjid. Itulah. Ada tajuk cerita dia pun terus merah dah benda tajuk di TV tu. Saya tak nampak lagi drama tu tak berjalan di TV. Bukan ni tau. Bukan ni. Masjid ni kena jaga. Masjid ni rumah Allah. Kita silap, kita ni takut Allah turun bala. Turun bala kena semua satu kampung lagi. Saya cakap itu dengan dia lah. Tak tahu lah dia tetap dengan pendirian dia, saya boleh buat apa lah. Tapi rupanya saya beritahu lah. Saya jarang nak campur urusan orang masjid ni. Tapi kalau benda pelik, saya cakap lah. Saya tak dengar ke pasal lah. Apa nak kena yakin? Nama dan tugas. Ini dua. Satu. Ini dua. Satu persatu. Nama dan tugas. Dua lah. Dua perkara yang wajib diketahui dan diyakini. Okey. Pertama,
Tulis, jangan tulis semua-semua. Tulis ringkas je. Buat nota je. Jibril. Allah. Buat nota ringkas je. Jibril. Itu je. Tugasnya apa? Sampai wahyu. Ada kitab lain juga kata tugas dia apa? Menguruskan kehidupan dunia. Menguruskan kehidupan dunia. Siapa hidup hari ni, siapa hidup hari ni, siapa hidup besok. Dia menguruskan kehidupan dunia. Nanti mati, malaikat lain pula uruskan. Malaikat maut. Dan dia juga sampaikan wahyu. Dan ni tak adalah pada Nabi-Nabi dan para Rasul. Apa dalilnya? Itu firman Allah. Dan sungguhnya Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin inilah yang ulama sepakat dia kata Jibril yang amanah. Jadi kita dah belajar malaikat ini dia ni taat. Jadi mustahil dan sangat mustahil bila orang-orang Syiah kata wahyu yang patut sampai dekat Nabi Muhammad itu patutnya sampai dekat Sayyidina Ali. Jadi Jibril ni dah silap. Dia kata itu. Dah lupa. Itu mengakibatkan Muhammad ni Rasul. Tak. Jibril ni tak lupa. Dia bukan macam kita. Jibril ni taat. Sebab dia bukan macam kita. Dia suci daripada sifat-sifat manusia. Kita dah belajar di depan tu. Malaikat ini belum. Kan kita katakan, malaikat ini isim yang lagi kita belajar lah. Yang itulah. Dan dia tidak buat apa-apa yang tak taat. Allah pelihara dia. Maksudnya tak mungkin lagi Jibril ni salah turun wahyu. Tak mungkin. Sangat-sangat mustahil. Jadi tugas ini turun wahyu. Turun wahyu itu menyebabkan lelaki yang diberi wahyu itu dia lantiklah dia secara rasmi menjadi Nabi atau Rasul. Apa dalilnya? Tu ni surah apa ni? Ni surah apa? Asy-Syura. Ayat 192, ayat 193. Jadi kita beriman nama dia Jibril, tugas dia turun wahyu dan dalil dia Asy-Syura 192, 193. Selesai. Nombor 1. Kau tu yakin tak? Yakin tak Jibril ada? Yakin. Yakin macam mana? Yakin sampai jazam. Ini jazam. Ini nama jazam ni. Jazam ni maksud apa? Tidak ada celah, tidak diselahi dalam hati. Jazam ni tidak diselahi dalam hati dengan rasa syak, zan atau waham. Ini nama jazam. Tidak diselahi dalam hati, tidak nanti tak ada goyang. Syak pun tak ada, zan pun tak ada, waham pun tak ada. Sikit pun tak ada. Kalau ada, walaupun sedikit pun, kalau ada, akibat dia apa? Akibat dia mengakibatkan kufurlah dia. Mengakibatkan kufurlah dia. Kenapa kufur? Dia tidak ada memiliki syak, zan dan waham. Ini. Nombor 1, Jibril. Jibril atau Jibrail. Dia boleh sebut dua lah. Jibril, kalau kita belum tadi, dia kata apa? Jibril atau Jibrail. Dia yang ada lagu, mereka apa? Yang ada nasyid. Bila, apa? Israel. Jangan nyanyi. Bila Jibrail. Engkau ni menjadi kau salah. Bukan Jibrail yang datang memanggil. Jasad terpujur di pembaringan. Orang dulu nanti dia betul. Dia nyanyi sini kat tu. Bila Jibrail. Dah salah lagi Jibrail. Bila Israel. Belum. Suraya. Bila Israel. Pakai baju kebaya. Lepas tu tak ada tudung. Bila Israel. Orang tengok bila Israel datang memanggil. Kau nyanyi. Betul tak pakai. Bila Israel. Tapi dulu orang tak cakap
Zaman mak-mak kita. Kalau mak kita pun tak ada tudung. Nenek kita pun tak ada tudung. Kalau jumpa orang pakai scarf, ni tahu ini mesti dia pejabat agama. Mesti ustazah ha. Kadang ustazah pun tak ada tudung. Dulu kan. Saya tengok dekat YouTube kan, kumpulan-kumpulan nasyid dulu kan. Albizan. Mereka ni rupanya, mereka ni ada yang daripada Singapura, jadi mereka berkumpul. Ni grup orang Singapura. Mereka datang KL. Dulu Singapura KL ni satu negara. Mereka datang melawat ke kampung, buat maulid tau. Macam orang panggil ustaz ceramah maulid lah. Saya tak adalah pergi jauh. Saya kalau pergi jauh pun ada program lah. Ikut apa, dekat Cameron Highland, dekat Serating, kat Johor ada lah pergi. Tapi ikut program DKL. Kat Jabar buat kat sana, saya pergi lah. Dia pergi kampung-kampung, mereka akan baca selawat. Mereka akan nyanyi lagu lah. Lautan dalam, seluruh lagu dia orang tu. Dan mereka akan nyanyi lagu-lagu ni lah, dalam kampung. Jadi dia tangan dia gini lah. Bila Israel. Agaknya masa tu orang kampung pun tak fikir. Ini nyanyi bila Israel dia pakai kebaya. Tu kerengga tu. Sekarang pakai kebaya tak muat. Koyak kebaya pun. Dulu ni. Nyanyi lagu bila Israel. Agaknya orang tak fikir, kau tak pakai tudung. Orang tak cakap ke? Saya tahu. Sebab dulu benda ni commonly biasa tengok. Makcik-makcik pergi belajar tajwid, dia ambil dia punya lapis cadar apa benda ke dia. Entah lapis meja mana dia ambil. Sini, itu maksimum lah. Lepas tu nampak ni benda nampak nyambul. Saya dulu kan, saya kecil, saya belajar dengan tuan rumah. Saya rumah kat bawah, lepas tu saya keluar rendah lah. Tuan rumah kat atas. Pun yang ngajar pun tak ada tudung juga. Lepas makan, dia ngajar pula ngaji. Perempuan lah, orang tua lah. Dia tudung dia kat sini. Dia tudung ini. Yang paling saya tak lupa, sambil syak rukuk. Orang dulu. Ini ha bukan ho. Ya. Saya sekarang fikir, ada orang pun tak fikir, kau tak boleh ngaji, mengajar budak ngaji kau tak rukuk. Ni sebab belakang rukuk sebelah ni, otak tangan ni. Baca. Oh. Mana anak murid tak jumpa kampus? Anak murid pun dah bawa pasal rukuk. Orang dulu gitu. Garang-garang. Garang-garang. Tapi dia fikir, sekarang boleh fikir kenapa lah dia orang ngaji sambil. Bukan isyak rukuk saja, sambil isyak rukuk. Tu rukuk yang cap pada cap, orang ada gambar orang naik kuda tu. Bukan memburu. Kau tebak. Kalau dekat rumah dia tu, dekat tinggi bendul tu, penuh kotak. Macam orang flat. Habis, kenapa orang tak buang? Tak buang bang. Lepas tu saya pernah pergi tengok kawan saya mengaji lah kat rumah kawan baru rumah belah sana lah. Dia bukan rokok lagi tau. Tin Rosman yang 100 batang tu. Susun tu. Panjang pula umur dia. Tin Rosman tu. Rosman tu. Itu 100 batang tau. 100 batang tu 5 kotak. Saya dengar dulu kawan saya, dia kata datuk dia umur 90 lebih. Panjang umur. Dia hisap satu tin 1 hari. Satu tin 100 kotak tau, 100 batang. Dia kata panjang pula umur datuk aku tu. 96 pun mati. Jadi dia lah. Tak tahu pun. Dulu rokok tembakau ni betul kot. Tu dulu orang pantun kan, isap rokok tembakau Cina kan. Sekarang orang pantun isap rokok Marlboro. Rokok yang sekarang ni, saya dulu kilang rokok tu kat yang besi. Saya ramai kawan kerja. Dia ambil je daun tembakau ni, dia orang kata dia rendam dengan alkohol. Alkohol zompok dia naik dikeringkan. Itu yang buat orang tu kaya. Dia ada arak, dia rendam dengan arak. Saya tak tahulah, ni orang cerita lah. Dari situ lah fatwa yang dikeluarkan oleh Negeri Selangor kata rokok tu haram. Tugas Mikael, dia menurunkan rezeki dan sebab-sebab rezeki. Seperti apa?
seperti dia turunkan awan, dia jalankan hujan, jalankan angin. Ini dulu zaman Rasulullah dulu ada sahabat ni, dia mengadu dengan Nabi kan. Aku naik kuda, aku nampak awan yang gelap. Kan cerita tu popular. Aku nampak, awan orang Arab ni hujan jarang lah bagi mereka. Ini hujan dah biasa. Aku nampak awan yang gelap. Dan aku dengar ada satu suara, wahai awan, kau bergeraklah ke tanah, ada nama lagi dia. Jadi dia cakap, apa ni? Dia pun ikut awan tu. Ikut awan tu mana, dia kuda ikut. Sampai sempat awan ni berhenti dan keluarkan hujan. Dan aku nampak seorang lelaki sedang sibuk menguruskan air tu. Bawa pasang paip, pasang pelokang supaya pergi kat semua tanaman nak. Hujan dah reda, dia jumpa orang tu. Dia kata, kau ni siapa? Dia kata, nama aku ni. Oh, nama kau dah disebut tadi, aku dengar. Sebut apa? Aku dengar ada suara kat langit, kata, wahai awan, kau pergi dekat tanah ni. Kau tanah ni nama kau. Kau buat apa? Aku buat ladang ni. Ladang tanaman ni. Lepas tu dia kata, apa kau buat sampai awan boleh pergi kat kau? Apa amalan susun kau sampai awan boleh pergi kat kau? Dia tak ada apa. Tapi mesti ada amalan kau buat. Takkan nampak awan ni pergi sana, tak pergi kat orang lain. Hujan tu datang kat kau je. Untuk tanaman kau. Dia kata, aku setiap kali menuai, 1/3 aku sedekah. Sama ada zakat ke atau dia bagi orang lah, bagi orang. 1/3 hasil tanaman ni aku bagi orang, 1/3 aku buat modal, 1/3 aku buat makan diri aku. Dan setiap kali menuai, aku buat ni. Setiap kali menuai, aku buat ni. Setiap menuai, aku buat ni. Orang tu mengadu dengan Nabi dan dia kata, padanlah dia mendapat rezeki yang banyak. Apa rezeki dia? Orang lain tak kena hujan. Dia kena hujan. Tanaman ni perlu subur dan hujan akan datang. Kenapa? Dia mengamalkan banyak bersedekah. Maka kalau nak tambah duit bukan simpan, tak bagi. Bagilah bagi surau bingit, bagilah siapa, bagilah orang susah, bagi. Nanti saya tahu dah ni, saya dah dengar cerita macam-macam. Dulu ada satu orang dekat Lawak Benam, dia buat ternak udang ni. Dia bila kau dia beli KL. Dia bagilah kawan ini selama ni udang bagi 5 kilo. Udang ni mahal, 1 kilo 30-40 ringgit, 5 kilo dia bagi. Dia penuh kereta dia. 2-3 hari lagi dia tuai, dia bagi lagi. Dia kata tak pernah putus udang ni. Mana datang nak tahu kita. Dia gunakan konsep apa tahu? Makin bersedekah makin banyak. Betul lah. Bukan bersedekah makin miskin. Ini nama malaikat kedua, nama dia Mikail. Dan dia ada dalil. Ini Mikail ni. Dalil ini dalam Quran surah apa ni? Tak tulis ni. Barang siapa yang menjadikan musuh Allah, malaikat-malaikatnya menjadikan musuh untuk Allah, maka sungguhnya adalah orang-orang yang kafir. Jibril dan Mikail surah apa ni? Cuba tak? Ayat apa? Bukan tu ada tulis tak kat buku? Man kana adu Allah. Ni tak boleh ayat tu, tak boleh.
Surah Al-Baqarah ayat 98. Al-Baqarah 98. Yang di kawan online tolong. Terima kasih. Surah Al-Baqarah ayat 98. Okey, jadi kat sini disebut nama dia ni. Dua-dua nama ada ni. Jibril dan Mikail. Ni apa ni? Sama dengan ni. Ini dalil yang mengatakan malaikat yang kedua ini bernama Mikail. Ada tahu nama Mikail? Ramai Mikail. Saya Jibril pun saya pernah dengar. Dulu ada budak Selcom ni. Dia ni di tua saya 2 tahun. Saya tak kenal dia lah. Tapi bila pergi site, budak-budak mesti call dia. Dia jaga, dia pejabat dia 4 tingkat. Dia bos lah. Dia duduk 3 bersama. Tapi 4 tingkat ni tak ada lantai. Dia ada macam ni lah. Dia nampak satu Malaysia punya station yang besar-besar lah. Jadi kalau kita pergi site, kita rasa ada benda tak kena, kita call dia. Lalu budak lain yang call, Abang Jip, tengok ni Abang Jip, ada masalah tak? Dia tengok lah. Kota Baru, pergi ke Terengganu. Oh, ni lain ada problem, dia nampak. Bilik gelap, bilik aircon. Mereka ada 10 orang. Saya duduk tanya, kau call apa ni? Abang Jip. Habis saya jumpa dia kat office, dia punya kad ni, dia tulis Jip, JIP. Kad dia, ada short form lah. Jip. Saya nak tanya nama dia, saya segan. Saya tanya dengan budak seorang ni, tu Jip tu apa nama dia? Jibril dia kata. Tu Jibril tu. Kadang tu saya dengan budak-budak korau. Apa hal ni kat saya ni? Suara tak dengar, telefon malaikat. Dia kata telefon malaikat. Saya, apa benda bukan cakap telefon malaikat. Kau jangan mamai malaikat datang betul-betul kan? Tak. Abang Jibril. Tu Abang Jip, oi. Dia suka cakap tu. Oi, kau kat mana ni? Dari pencin lah. Baik, orang ni sangat baik. Dia sabar, dia layan kena budak-budak pun sabar. Oi, kau kat mana? Apa hal ni? Kau call aku lagi malam-malam. Pak Jip, tengok TV Pak Jip. Mana? Kota Baru out sekarang. Tak boleh tunggu. Diorang tengah buat kerja lah. Mikail ada nama Mikail lah. Mikail ramai lah. Saya pernah cakap dengan anak murid lah. Dah besar lah sekarang. Agak nakal lah budak ni. Saya kata dengan dia, Mikail, kau ni mak kau bagi dengan kau nama malaikat tau. Kau jangan panggil je setan. Saya geram dengan cakap dia. Memang nakal. Saya tahu cakap nakal dia pun, tapi sangat nakal lah. Ada potensi untuk jadi budak-budak nakal. Kau jangan jadi setan. Mak kau bagi nama kau Mikail tau. Mikail ni harapan mak kau panggil macam malaikat lah. Dia punya tak melawan. Ada ini dua ni Mikail. Tahu nama malaikat, tahu kerja malaikat, tahu dalil. Itulah. Tahu nama malaikat, tahu tugas dia, paling bagus tahu dalil. Sebab kapsil ni, dia memerlukan dalil. Pada banyak keadaan. Itu nombor 2. 3. Israfil. Ada orang nama Israfil pun ada kat sini. Ada dengar? Ada dengar nama Israfil. Israel kat Indonesia ada nama Israel. Indonesia nama apa pun ada. Lailatul Qadar. Saya tengok tu IC. Nama apa? Nama siapa? Lailatul Qadar. Saya dulu tengok ada orang bagi saya kat kahwin. Dia kata, Ustaz ni adik kahwin. Lupalah. Saya baca kat tu. Saya Fatarah Sama nama dia. Tapi Fatarah Sama. Makcik tu nama dia Fatarah Sama. Anak dia ni kawan saya. Dia kata adik saya kahwin. Dia bagi kat. Jumpa dah Ustaz datang. Fatarah Sama. Saya tu fikir Fatarah Sama ni kat mana aku jumpa. Iftitah Fatarah Sama wa wal ardh. Nama mak dia Fatarah Sama. Unik kan? Dulu saya cerita dengan pakcik saya kan, arwah ni.
Pakcik saya dulu syarah UM. Dia pangkat dia besar, dia pernah jadi pegawai khas Anwar Ibrahim. Datuk Seri. Dia kata, ni hotel sama ni biasa. Dulu Pak Cu dulu dekat universiti dulu anak murid Pak Cu. Orang panggil dia Tima. Lepas tu Pak Cu kira panggil dia, awak ni nama penuh apa? Bini orang Sarawak. Nama awak Fatimah Fatimah. Tak, nama saya Timana Geling. Timana Geling dia kata. Timana Geling. Lepas tu Pak Cu nak ketawa mesti dia diam. Okey. Lepas tu dia jalan dia keluar bilik, lepas tu ketawa orang. Tu nama orang bangsa dia mungkin ada makna yang baik kot. Tapi dia katanya bukan Islam. Timana Geling ni. Kita dengar pun ketawa. Pada kita ketawa. Mungkin dia dengar nama kita Halimah. Dia ketawa, kita ketawa kat kampung. Kita kata Halimah pun nak ketawa. Mungkin pada dia maknanya kelakar. Bukan Halimah sini lah. Halimah maknanya mungkin apa sarkas dia apa benda. Pada dia kan. Kita Halimah biasa nama Halimah. Dia kat dalam kampung ketawa bahak. Halimah nama dia. Timana Geling. Saya kata, saya dah lupa kata ni. Timana Geling. Okey. Jibril berada di sebelah kanan. Masa Rasulullah mi'raj ke langit, dia melihat Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri, sedangkan dia di tengah memegang sangkakala. Itulah Israfil. Ni nama malaikat ni. Ini satu hadis yang menceritakan macam mana adanya malaikat Israfil ni. Itu nama dia Israfil. Israfil. Ada orang nama Israfil kan? Okey. Sesungguhnya Allah SWT semenjak mencipta langit dan bumi, dia ciptakan pula sangkakala. Lalu ia berikan pada Israfil. Israfil meletakkan pada mulutnya. Bila tiupan yang pertama, binasa dah semua mereka di langit. Ni tanda kiamat ni. Dan di bumi, melainkan orang yang Allah kenaki. Yang berkuasa mencabutnya dengan kudratnya. Kemudian meniup sangkakala kali kedua untuk dibangkitkan kepada hidup pula dah mati demi Allah dan surah Al-Zumar. Wa nafi'at fis sur. Ayat tu. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah segalanya di langit dan di bumi kecuali mereka siapa yang dikenali Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Tunggu perbincangan pada amal. Tunggu perbincangan pada amal. Inilah dalil. Ini dalil ni. Jadi kita kata Al-Quran ni punya apa? Hadis ni punya apa? Hadis ni kata dalil. Dalil tentang apa? Tentang wujudnya untuk kita yakini. Wujudnya satu malaikat nama dia Israfil. Ini dalil Israfil. Belajar ni dia ada dalil lah. Ini dalil Israfil. Ini dalil apa? Ini dalil Mikail pun boleh, Jibril pun boleh. Ini Mikail. Yang akal ni dalil apa? Yang akal dalil apa? Dalil malaikat
Jibril. Okey. Kenapa nak kena dalil? Kita belajar. Yakin dengan sebenar. Jazam, itu jazam. Lepas tu, satu yakin dengan jazam, dua yakin benda betul. Apa? Yakin malaikat ni, malaikat ni. Lepas tu, an dalil. Muafaqatul bil haq. Jazmun muafaqat bil haq. Muafaqat ni tepat dengan sebenar. An dalil dan ada dalil. Mula-mula jazmun. Yakin malaikat ni ada. Tumbuh 100% dalam hati. Dalam jazmun muafaqat bil haq. Bertepat dengan apa yang sepatutnya dia yakinkan. Apa? 10 malaikat. Muafaqat bil haq. Lepas tu, an dalil. Ada padanya dalil. Ini dalil kita buat ni. Bukan saja itu, ada dalil. Belajar ni sampai peringkat ada dalil. Baru betul. Ni Israfil. Israfil. Kerja dia, ni. Tiup sangkakala 2 kali. Yang tadi, kerja dia, menurunkan dan menguruskan sebab rezeki. Ni. Yang tadi, menyampaikan wahyu. Okey. Nama, tugas, dalil. Kerja dia, nama, tugas, yakin dengan dalam. Dua yang kita yakin ini mesti betul. Muafakat bil haq. Berbetulan dengan benar. Muafakat ni betul. Sepakat dengan apa yang orang suruh. Benar. Apa dia? Dikain. Benar. Dan dalil. Dalil apa? Dalil ni surah Al-Baqarah ayat 68. Itu peraturan itu. Ini guna apa? Israfil. Ini dalil wujud Israfil. Yang ini dalil apa? Ini dalil apa ni? Ini dalil tugas dia. Apa tugas dia? Meniupkan perkara. Ini dalil tugas. Akak tengok yang banyak dia belajar tu. Sampai kita rasa macam nyawa kita cukup pun belajar. Saya dulu boleh rasa itu. Sebenarnya dulu tak ada tua kan. Saya rasa, saya mati lah tak boleh belajar ni. Ni betul lah. Ni Israel. Ni yang dibuat lagu tu. Bila Israel. Nyanyi bila Israel, tudung tak pakai. Israel pun pergi. Ni nyanyi lagu aku, takut. Tapi dah selamba itu tengok. Kan cerita saya ni kena kanser stage 4, cerita dalam majalah. Tengok, kenapa tak pakai tudung? Buatlah sesuatu. Kat stage 4 nak apa lagi? Tak tahulah rezeki masing-masing. Tak dekat besar. Tugas dia, mula betul buat tugas dia. Ni kerja dia ni. Ambil nyawa. Ambil dekat mana? Ambil nyawa tu dalam badan manusia. Dan nyawa itulah nama dia roh. Jadi Israel ni kerja dia keluarkan roh dari badan. Dalil dia, itu dalil dia. Ni, surah Al-An'am ayat 61. Ni. Dialah yang berkuasa atas namanya. Dialah yang mutuskan kepada kamu, pengawal yang mereka menjaga kamu. Hingga sampai ajal kamu, ajal maut kepada salah seorang dari kamu, lalu diambilnya oleh utusan kami. Utusan kami itulah nama dia, ulama kata, nama dia malaikat maut. Dalam hadis, dalam Quran, tidak ada spesifik. Spesifik apa?
Tidak ada ketetapan apa nama malaikat maut. Kalau betul tu nama Israel ni tak adalah hadis dalam Quran. Tapi ulama yang menamakan dia Israel. Tapi dalam kitab hadis semua dia panggil dia Malakul Maut. Yang biasa menjarah Nabi Rasul. Dan Nabi dan Rasul biasa bercerita dengan dia. Yang saya cakap dulu dalam kitab Sejarah Al-Barzah, ada Rasul tanya dia, kau kalau nak ambil nyawa, kau bagilah warning. Dia kata, aku tak bagi warning, yang bagi warning Allah. Aku ni diarah, turun, ambil, aku ambil. Itu dia. Apa yang Allah bagi warning? Dia bagi yang lima warning. Satu, rambut dah beruban. Satu, mata dah tak nampak. Satu, telinga dah dengar. Nombor 4, tenaga dah kurang. Nombor 5, dekat badan dah ada penyakit. Ni salah satu 5 ni kalau ada, tu Allah dah beritahu, tak lama lagi aku nak datang ambil roh kau. Maka ada tanda dah ada tak? 5 dah ada. Oh. Malaikat dah hantar tanda di tunang. 5, mata tak nampak. Ni pakai tudung tak nak nampak uban. Rambut dah beruban. Telinga tak dengar. Anak telefon. Okey lah mak, WhatsApp. Anak pun tak malu nak menjerit ke orang tak dekat bandar. Mak, ni nak balik dekat. Benar anak menjerit. Mak tak dengar lah, lain pun tak elok. Dia tengok lain yang elok. Dia tak dengar. Tenaga dah kurang. Dulu balik belajar, boleh pergi tempat lain. Steady. Sekarang balik belajar, buka tudung. Tenaga dah kurang. Patah nak patah pina. Ustaz ni pula tak berhenti dapat 10 lah tu. Tenaga dah kurang kak. Kejap menunjuk, kejap begini, kejap begitu, kejap begitu pula. Macam patient je buat. Oh Ustaz, saya kalau sini 2 jam, saya balik sekeras dah. Saya balik sini. Tak apa lah. Kejap tidur, kejap bangun, kejap begitu, kejap begini, kejap begitu. Tenaga dah kurang kak. Betul lebih kurang. Penyakit pada badan. Tak, saya ada darah tinggi. Saya pakai insulin. Itu tanda apa tu? Bila pakai insulin tanda apa? Malaikat nak datang. Mendatang buat apa? Nak makan asam pedas. Makan asam pedas tak apa lah. Itu tanda tu. Dia tugas dia beri, Allah bagi tanda. Lepas tanda ni datang. Dan malaikat kata dengan rasul-rasul, kalau kau dah beri tanda, kau tak tobat. Tak tobat, tak nak amal. Aku kata dengan kau nanti, manusia, bukankah Allah dah beri kau tanda? Kerana kalau tanda untuk kau, keluar kau wahai roh. Ada orang tak ada uban, tapi tanda lain. Tanda telinga tak dengar. Ada orang uban tak ada, telinga okey, mata okey, tenaga kuat. Ada penyakit kat badan pula. Pakai apa? Gastrik. Apa yang gelong? Ini kalau dia pagi tak makan, sini tak makan lagi. Lama sakit perut. Tapi puasa elok pula. Dia yang gastrik bila open house. Dengan ada open house, dia tak puasa. Mula pagi perut dari ni. Tu jaga-jaga ni, dia tugas ni. Tugas ni dia akan buat tanda-tanda taat. Apa? Dail. Okey. Kau buat nanti. Sambung. Tanda lagi tu. Dalil.
Salam Ustaz. Yes. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. الحمد لله 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 الحمد لله